الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa syi'ar al-akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan al-Imam al-Alamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Ya, 30 minit bersama Al-Azkar setiap hari Isnin sehingga hari Khamis. Dan sebelum tu saya mohon maaf sebab semalam pada hari Isnin malam tak sempat nak buat sebabkan ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. InsyaAllah. Baik. Baik, kita masih lagi hari ini kita pada majlis yang ke-137. Kita masih lagi pada kitab Azkar kitab Azkarul Akil wa Syarib. Yang azkar zikir-zikir berkenaan dengan waktu nak makan dan juga waktu nak minum. Baik. Bab yang keempat, itu babu la ya'ibu at-ta'am wa syarab. Itu bab larangan untuk mencaci makanan dan juga minuman. Sebab setengah orang dia ada beberapa makanan yang dia suka, dan ada beberapa makanan yang dia tak suka, dan larangan tersebut adalah larangan untuk makruh. Baik. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aman qat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sepanjang hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tak pernah mencaci makanan. Inishtahahu, sekiranya makanan tersebut, makanan yang dihidang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda suka akan makanan tersebut, baginda ada selera dengan makanan tersebut, baginda akan makan akalahu. Wa in karihahu, dan sekiranya makanan tersebut tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarakahu, baginda akan meninggalkannya tanpa baginda mencaci makanan tersebut, tanpa berkata apa-apa yang tidak elok kepada makanan tersebut. Itu adab kepada
makanan. Wa fi riwayatin li Muslim wa illam yashtahihi sakata. Dalam riwayat lafaz daripada riwayat Sahih Muslim, iaitu wa illam yashtahihi, sekiranya makanan tersebut tidak baginda tidak berselera terhadap makanan tersebut, sakata, baginda akan berdiam, diam diri saja. Itu baginda ambil makanan yang baginda suka saja. Baginda makanan yang tak suka, baginda diam, tak ambil, tak sentuh pun. Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibn Majah an Hulbin as-sahabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sa'alahu rajulun inna min at-ta'ami ta'aman ataharraju minhu faqala la yatalahhajanna fi sadrika shay'un dara'ta bihi an-nasraniyah. Riwayat daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Hulbin. Hulbin ni as-sahabi. Beliau kata para ulama, Hulbin ni adalah gelaran yang dikenali oleh sahabat tersebut. Nama asal beliau, sebagai ulama kata, Zaid ibn Adi. Zaid ibn Adi. Sebab apa Hulbin ni maksudnya orang yang mempunyai rambut yang lebat. Asalnya Sayyidina Hulbin ni adalah seorang yang aqra'. Aqra' ni botak, ataupun di tengah-tengah rambut, di tengah-tengah kepala dia tersebut rambut tak ada, ataupun botak keseluruhan kepala dia, rambut tak ada. Setelah mana baginda Nabi SAW mengusap kepala Hulbin ni, ini Zaid bin Adi ni, maka dan baca doa, dan maka rambut ataupun kepala Sayyidina Hulbin ni terus, ini beberapa hari kemudian rambut terus lebat. Sebab itulah digelari ataupun dikenali sebagai Hulbin, ini yang mempunyai rambut yang lebat. Hulbin as-sahabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu rajulun. Ini pada satu hari, pada satu majlis, beliau bersama dengan beberapa orang sahabat, berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alahu rajulun, dan ada seorang lelaki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak disebutkan lelaki tersebut nama apa. Dia kata, lelaki tersebut katanya, inna minat ta'ami ta'aman ataharraju minhu. Dia tanya, sesungguhnya ada satu makanan yang saya teragak-agak untuk makan dia, teragak-agak untuk memakan makanan tersebut. Yang ini ada syak di hati dia untuk makan makanan tersebut. Dan kata para ulama, lelaki tersebut bertanyakan tentang makanan yang dibuat oleh orang Nasrani. Orang Nasrani, maksudnya dia was-was akan makanan tersebut, sebab dibuat oleh orang bukan Islam, iaitu orang Nasara. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yatalahhajanna fi sadrika syai'un dara'ta bihi an-nasraniyah. Maksudnya, janganlah kamu ada rasa ragu-ragu, janganlah kamu sampai ada sesuatu yang meragukan di dada kamu, di dalam dada kamu, seperti yang menyerupai Nasraniyah. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, selagi makanan tersebut tak ada apa-apa benda yang diharamkan, maka tak perlu kamu ragu-ragu, makan saja makanan tersebut, sekalipun dibuat oleh orang Nasrani, yakni orang Kristian, orang bukan Islam. Selagi makanan tersebut ada apa, sumber yang halal, maka makan saja, tak perlu ragu-ragu. Itu dalil menunjukkan bahawasanya sekiranya ada keraguan, ada taraddud tentang kehalalan sesuatu makanan, maka tak perlu tanpa ada apa sumber yang mengesahkan bahawa tersebut makanan yang haram, maka tak perlu untuk kita ragu-ragu untuk makan makanan tersebut, sekalipun dibuat oleh orang bukan Islam. Sekarang kita dah mudah, sebab setiap makanan yang dibuat di Malaysia ni, dia perlu melalui tapisan daripada JAKIM oleh pengecapan ada cop halal tersebut. Selagi kita ada cop halal tersebut, maka tak perlu ragu-ragu, kita
makan saja tanpa was-was. Itu dalil juga menunjukkan bahawa hadis tersebut menunjukkan bahawasanya harus untuk kita memakan makanan ahlul kitab. Yang ini maksudnya orang bukan Islam. Jadi selagi mana kita meyakini kehalalan makanan tersebut. Baik, qultu hulbun. Ini cara baca dia hulbun. Baik. Qala al-Khattabi ma'nahu la yaqa'u fi ribatin minhu. Qala wa asluhu min al-hajj wa huwa al-harakah wal ittirab. Kata Imam Al-Khattabi, yang dimaksudkan dengan la yatalhajanna, yang maksud dia adalah jangan ada satu-satu yang meragukan kamu di dalam hati kamu, di dalam dada kamu. Baik. Kemudian bab yang seterusnya, babu jawaz qawlihi la ashtahi hadha at-ta'am aw ma'tadtu aklahu wa nahwa dhalik idza da'at ilaihi hajatun. Ini bab harus untuk kita berkata saya tak suka makanan tersebut, saya tak ada selera dengan makanan tersebut. Itu harus. Tapi yang dilarangnya adalah kita mencaci sesuatu makanan yang kita tak suka. Itu yang tak boleh. Tapi ada kalau kita sebut nak sebut saya tak suka makanan tersebut, itu harus, tak boleh. Maksudnya boleh. Au ma'tadtu aklahu, ini saya tak berapa nak makan makanan tersebut, tak biasa makan makanan tersebut. Wa nahwa dzalik, ataupun apa-apa ucapan yang seumpama dengannya, sekiranya dijemput untuk menghadiri makanan tersebut, untuk menghadiri jamuan tersebut. Macam sekarang musim durian, setengah orang dia tak makan durian, dia jawab saya tak berapa makan durian. Itu harus. Kalau dia sebut busuknya bau durian tersebut, itu yang dilarang. Itu di dalam kategori mencaci makanan. Baik. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu fi hadis ad-dabb lamma qaddamuhu mashwiyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi yadihi ilayhi faqalu huwa ad-dabb ya Rasulullah fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadahu faqala Khalid aharamun dabb ya Rasulullah qala la walakinahu lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afahu. Hadis riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Hadis ni ada kisah dia juga, cuma diringkaskan oleh Imam Nawawi untuk diletakkan dalam bab ni. Ini daripada Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu fi hadis ad-dabb. Ini pada satu hari Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu pergi ataupun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sayyidatina Maimunah, Maimunah bintul Haris. Sayyidatina Maimunah ni adalah isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Maimunah juga adalah ibu saudara kepada Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Mereka pergi bertandang ke rumah Sayyidatina Maimunah, iaitu di rumah Sayyidatina Maimunah tersebut, hari tersebut ada kebetulan ada dhab dibawa oleh adik ataupun kakak kepada Sayyidatina Maimunah, yakni ibu saudara kepada Khalid ibn al-Walid juga. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu apa daging apa yang dihidangkan, daging mashwiyan. Dhab tersebut dibakar, dipanggang. Lamma qaddamuhu mashwiyan, ketika mana mereka menghidangkan daging dhab tersebut. Dhab ni seperti yang kita maklum adalah seperti biawak. Kita maklum kan dhab, itu seperti biawak yang boleh dimakan, iaitu yang hidup di padang pasir. Mereka itu orang Arab, kebiasaannya orang Arab Badui lah, mereka makan dhab tersebut.
ketika mana dihidangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dhab yang dibakar ataupun yang dipanggang, fa ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ilahi, Rasulullah dah nak ambil dah, nak cubit dah daging dhab tersebut. Faqalu huwa dhab ya Rasulullah. Yani Sayyidatuna Maimunah beritahu kepada orang yang hadir tersebut untuk beritahu apa makanan tersebut, apa daging tersebut. Setelah diberitahu adalah wadhab ya Rasulullah, itu adalah dhab wahai Rasulullah. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, nak dekat dah, nak ambil dah beritahu. Apabila diberitahu akan dhab tersebut, terus bagi angkat tangan. Maksudnya Nabi tak makan dhab tersebut. Faqala Khalid haramun dhab ya Rasulullah. Sayyiduna Khalid tanya, adakah haram dhab tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, la, tidak, dhab tak haram. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi, akan tetapi dhab tersebut tidak berada di kawasan ataupun di negeri ataupun di tempat kaumku. Fa ajiduni a'afahu, maka aku tak suka untuk memakannya. A'afahu ni maksudnya tak suka disebabkan makanan tersebut dia seolah-olah macam kotor. Seolah-olah macam kotor. Maksudnya kebiasaan orang Arab di Madinah, mereka tidak makan dhab. Dan dhab tersebut dibawa daripada Najdun, satu tempat yang jauh daripada Madinah. Iaitu kawasan di pedalaman lah, lebih kurang macam tu. Dibawa oleh orang kata sebagai ipar lah, adik ipar ataupun kakak ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Sebab tak ingat dah nama apa, adik kepada Sayyidatuna Maimunah tersebut berkahwin dengan orang Arabi, yakni orang Arab pedalaman, dan dia menetap di situ. Dan kebiasaan orang Arab Badui tersebut, mereka makan dhab. Tapi apabila dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah, baginda kata dhab ni tak haram, tapi aku mendapati dhab ni tersebut tidak berada di kawasanku, tidak berada di tempatku, dan orang-orang yang berada di sini pun tak makan makanan dhab tersebut. Maka aku fa ajiduni a'afahu, maka aku mendapatinya dan aku tak suka untuk makan makanan tersebut. Baik. Bab madhil akil at-ta'am alladhi ya'kulu minhu. Bab pujian, bab orang yang memuji makanan yang dimakannya. Itu memuji, iaitu sunat juga untuk kita memuji makanan, sesuatu makanan yang dimakan. Baik, qala rawaina fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ala ahlahu al-udmu, ataupun sa'ala ahlahu al-udma faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu minhu wa yaqul ni'mal udmu al-khall, ni'mal udmu al-khall. Riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahlahu, yakni kepada isterinya, tentang al-udm. Yakni udum ni adalah makanan yang dicicah ataupun yang dijadikan inti kepada makanan tersebut. Seperti kalau orang Arab dulu, dia makan roti dicicah dengan sesuatu. Yang sesuatu tersebut adalah udum, al-udmu, iaitu yang dicicah. Kalau contoh kita sekarang, kalau kita makan roti canai, kita cicah dengan kuah kari ataupun kuah dal. Itu dinamakan kuah dal tersebut dinamakan sebagai al-udum ataupun al-udma. Al-udmu boleh dibaca al-udmu ataupun al-udum. Itu benda yang dicicah ataupun yang dijadikan inti. Atau dalam karipak, inti gentang tu disebut, kalau orang Arab sebut al-udum, al-udmu. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isterinya tentang ada tak benda yang dicicah? Ada tak?
Itu sebab baginda Nabi SAW ada di rumah tersebut ada roti. Orang Arab dia makan roti dengan dicecah dengan sesuatu. Faqalu ma indana illa khal. Kemudian dikatakan bahawasanya tidak ada benda yang nak dicecah melainkan ada khal, ada cuka. Cuka boleh jadi cuka di zaman baginda Nabi SAW tak sama dengan cuka yang zaman sekarang. Mungkin cuka dibuat maksudnya dibuatlah dibuat dengan apa-apa bahan dijadikan kemudian disebutkan khal. Wallahu alam. Fada'a bihi, kemudian baginda kata bawa mai cuka tersebut. Faja'ala ya'kulu minhu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil roti dan cicah dengan cuka tersebut. Wa yaqul ni'mal udum al-khal, yakni sebaik-baik idam, sebaik-baik cicahan adalah cuka. Sebaik-baik cicah, benda yang dicicah adalah cuka. Itu maksudnya Nabi memuji akan cuka tersebut. Kata para ulama, boleh jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut untuk jabul khatir, untuk mengambil hati. Boleh sebab saya ingat dah kalau tak salah saya di sewaktu zaman ataupun pada waktu pembukaan kota Mekah, baginda singgah ke satu rumah. Rumah tersebut adalah kerabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan maksudnya Nabi selepas pembukaan kota Mekah, baginda berehat di situ. Baginda letih, baginda berehat, baginda nak makan. Kemudian baginda tanya seperti yang diriwayatkan ni. Kemudian dibawa cuka tersebut. Maksudnya Nabi nak mengambil hati, nak ambil hati kata kepada tuan rumah tersebut ataupun tuan makanan tersebut. Tak apa. Ini baginda Nabi sekadar nak bersederhana dalam makanan. Tak perlu untuk kita cari benda makanan yang lebih lazat. Sebab boleh saja baginda Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk sembelih unta untuk dibuatkan bahan cicahan kepada roti tersebut. Itu antara pujian ataupun adab yang tarbiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat untuk bersederhana, berpada dengan apa saja makanan yang berada di rumah. Itu pendapat sebagai ulama. Itu adapun pendapat sebagai ulama lagi kata boleh jadi juga baginda memang puji betul makanan tersebut, cuka tersebut, sebab ada kelebihan, ada khasiat tertentu kepada cuka tersebut. Wallahu alam. Lepas ni boleh try. Kalau kita boleh mampu untuk makan cuka, boleh. Cuma perlu masak dululah. Perlu masak dulu. Baik. Babu ma yaquluhu man hadara at-ta'am wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Bab apa yang perlu diucapkan bagi mereka yang menghadiri jamuan sedangkan dia berpuasa ataupun dia tak puasa. Apa yang perlu dia buat, perlu dilakukan. Qala rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib wa in kana sha'iman falyusalli fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila kalian dijemput untuk menghadiri sesuatu jamuan, kenduri dan sebagainya, falyujib, maka hendaklah kamu menghadirinya. Itu kata dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum menghadiri kenduri ini dia tengok kalau kenduri kahwin maka ianya wajib. Adapun selain daripada kenduri kahwin, kenduri akikah, kenduri rumah baru ataupun apa-apa jamuan, maka itu tidak wajib untuk kita menghadirinya. Adapun kenduri kahwin itu dalam mazhab Syafi'i wajib. Adapun dalam mazhab jumhur
jumhur ulama mengatakan ianya sekiranya tidak ada keuzuran maka ianya wajiblah juga, sama. Dalam mazhab Syafi'i ianya fardu ain, wajib, ini maksudnya wajib. Ketika mana tidak ada syarat, maka kita wajib untuk tidak ada keuzuran, maksudnya tidak ada keuzuran, maka ianya wajib kepada orang yang dijemput untuk menghadiri kenduri kahwin tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli, sekiranya dia berpuasa, kebetulan pada hari tersebut dia puasa, falyusalli, dia kena hadir juga, dan juga falyusalli. Falyusalli ni maksudnya bukanlah sembahyang, sebab boleh jadi juga sembahyang, sebab kata tafsiran sebagian para ulama, maksudnya sembahyang juga di kawasan tersebut ataupun di tempat kenduri tersebut, untuk mendatangkan barakah dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan falyusalli ni adalah, yang dimaksudkan adalah berdoa. Maka hendaklah dia berdoa. Dia pergi ke tempat kenduri tersebut dan bagi tahu kepada tuan kenduri, kata saya sedang berpuasa, dan mendoakan kepada tuan kenduri tersebut, sama ada kenduri semoga urusan dipermudahkan dan sebagainya dan seumpama dengannya. Dan sebagian kata para ulama, jika kita tengok juga kalau puasa tersebut adalah puasa yang wajib bagi dia, maksudnya dia menggantikan qada puasa ataupun dia bernazar untuk puasa, maka dia kena teruskan puasa dia tersebut. Tapi kalau sekiranya dia puasa dia adalah puasa yang sunat saja, maka tengok juga kalau dia nak, kalau tuan rumah suka untuk dia datang dan makan makanan tersebut, maka sunat untuk dia berbuka puasa. Tapi kalau tuan rumah kata tak ada masalah pun, maka terus untuk dia berpuasa, sunat untuk dia meneruskan puasa dia tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli, sekiranya dia berpuasa maka hendaklah dia datang juga dan mendoakan kepada tuan kenduri tersebut. Sekarang kita dah mudah, kita dah ada telefon dan sebagainya. Boleh, kalau kita tak nak hadir, kita boleh telefon dan maklumkan kita, saya tak boleh, ada keuzuran, ada sebab saya puasa, maka kita doakan saja. Wa in kana muftiran falyat'am, dan sekiranya dia muftir, ini dia maksudnya tak puasa lah, maka hendaklah dia makan. Qala ulama makna falyusalli ay falyad'u, kata para ulama, yang dimaksudkan dengan falyusalli ni adalah falyad'u, maka hendaklah dia berdoa, iaitu mendoakan kepada tuan kenduri tersebut. Maksudnya mendoakan dengan keadaan tuan kenduri tersebut mendengar doa dia, untuk mengambil ataupun jabrul khatir, untuk ambil hatilah kepada tuan kenduri tersebut. Qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni wa ghairihi qala fihi fa in kana muftiran falyakul wa in kana sha'iman da'a lahu bil barakah. Kata itu riwayat daripada kitab Ibn Sunni dan selainnya. Riwayat yang lain mengatakan bahawa fa in kana muftiran, sekiranya dia berbuka, yakni dia tak puasa, falyakul, maka hendaklah dia makan. Wa in kana sha'iman, dan sekiranya dia berpuasa, da'a lahu bil barakah, maka hendaklah dia mendoakan kepada tuan kenduri tersebut akan keberkatan, iaitu tafsiran kepada falyusalli tersebut. Baik. Babu ma yaquluhu man du'iya li ta'amin idza tabi'ahu ghairuhu. Bab apa yang perlu kita katakan kepada tuan rumah, tuan kenduri, sekiranya kita dijemput, kemudian ada orang ikut, orang yang tak dijemput tersebut ikut. Contoh kita nak pergi kenduri, kemudian tiba-tiba kawan kita pun, kita jumpa kawan tersebut di tengah jalan, dia kata dia nak ikut, dia paksa juga nak ikut juga. Contoh, apabila sampai tempat kenduri, apa perlu kita katakan kepada tuan kenduri tersebut? Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsah fatabi'ahum rajulun falamma balagha al-bab qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna hadha ittaba'ana
fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja'a. Qala bal adhanu lahu ya Rasulullah. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, yakni pada seorang lelaki telah menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumah dia untuk makan. Sana'a lahu khamisa khamsah, iaitu makanan tersebut dibuat mencukupi untuk 5 orang makan saja. Fatabi'ahum rajulun, itu di pertengahan jalan seorang lelaki tiba-tiba ikut. Falamma balaghal bab, apabila sampai di rumah orang yang menjemput tadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha taba'na. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lelaki tersebut dia ikut kami. Kami tak ajak pun, tapi dia nak ikut juga. Fa in syi'ta an ta'zana lahu, dan sekiranya kamu sekiranya kamu nak, kamu izinkan dia untuk makan sekali dengan kita. Wa in syi'ta raja'a, sekiranya kamu mahu, yani kamu tak setuju untuk dia makan sekali, maka dia raja'a, maka hendaklah dia balik. Qala bal adhanu lahu ya Rasulullah, kata lelaki tersebut, bahkan saya mengizinkan dia untuk makan sekali dengan kita, wahai Rasulullah. Itu adab tarbiyah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana seseorang yang tak dijemput untuk makan, tapi dia perlu minta izin. Minta izin. Contoh kalau kita pergi kenduri sekarang, kenduri kita bawa adik-beradik kita, kebetulan pada hari tersebut mereka datang ke rumah kita, kita bawa sekali untuk makan kenduri. Secara adabnya, secara wajibnya untuk kita minta izin dulu pada tuan rumah. Kata kita bawa sekian-sekian orang, kita kata boleh tak untuk dia makan sekali. Kalau tuan rumah setuju, bawa makan saja. Kalau tak setuju, dia kena balik lah, kena balik sebab tak jemput. Sebab itu boleh menimbulkan halal haram. Kalau kita tak diizinkan untuk makan, kita makan juga, itu menyebabkan haram makanan tersebut untuk dimakan. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Kita cukup sekadar untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada babu wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u fi aklihi. Bab nasihat ataupun didikan kepada orang yang tak berapa elok ketika waktu makan. Waktu makan tersebut dia makan dengan gelojoh, makan dengan tak beradab, maka disunatkan untuk kita menegur orang tersebut. InsyaAllah pada majlis yang akan datang. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tak baik itu disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Sama-sama kita akhiri dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.